Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa lagi kita duduk di dalam pengajian kita daripada pentafsiran surah Az-Zumar. InsyaAllah pada perjumpaan sekali ini kita nak mari tengok sedikit daripada isi kandungan ayat Al-Quran daripada surah Az-Zumar, iaitu ayat yang ke-9. Jadi setelah daripada kita dengar dah kemarin itu tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, tolaknya balapetaka daripadanya, lalu Tuhan wilah nikmat hak ia tu, hak dia dak minta kepada Tuhan tu. Apabila Tuhan wi, jadi dia terlupa kepada Tuhan. Bahkan dia menjadikan bagi Tuhan tu ada sekutu, ada perkara yang tanding, ada perkara yang serupa sama pangkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia buat lagu tu tak lain tak bukan kerana dia kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka dia tu termasuk daripada golongan orang yang tak selamat hidup apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jadi ayat yang ke-9 ni Tuhan pun nak royak pula lah tentang keadaan kita sebagai manusia ni macam mana, sifat macam mana pula. Lalu Tuhan kata, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Atau adakah orang yang berbakti? Berbakti di situ makna kata orang yang senantiasa, qanitun di situ tu makna gano? Makna orang yang khusyuk dalam sembahyang. Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Jadi Tuhan nak ayat dalam ayat ni Tuhan ayat gapo? Adapun mereka bersifat seumpama, adapun mereka ini bersifat ia seperti sifat orang yang menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala dan tak kenal, tak pandai nak syukur terhadap nikmat Tuhan. Jadi Tuhan ayat kata samakah di antara orang yang senantiasa doa ibadat waktu malam. Tu makna kata qanitun. Qanitun makna khusyuk molek dalam keadaan dia duk semaya tadi waktu malam tu. Amman huwa qanitun ana al-lail. Apa makna ana al-lail? Makna waktu malam. Sajidan, hal keadaan dia tu sujud, wa qa'iman, dan keadaan dia berdiri. Kecek dengan cara mudah-mudahnya makna kata orang yang duk semaya waktu malam. Puasa nak tinggalnya kain selimut, puasa nak tinggalnya katil, nak tinggalnya orang yang dia itu kena setuju dengan hati kerana nak bangun menajak akan Allah Subhanahu wa taala. Tu nak ayat kata amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Terkadang dalam bulan puasa kita sendiri ni pun sebagai bulan yang turunnya Quran, terkadang kita sendiri ni jangan kata nak bangun sembahyang malam, subuh pun kita tak jaga. Ini adalah salah ni cara kita hidup cara kita pakai umur kita. Subuh ni terutamanya kita ni orang bangun makan sahur dah ni tak patut kita tidur pula. Jangan kita buat masuk tidur pula tu gak pukul 9:30 bangun.
Lepas tu semaya subuh apa waktu tu, bukan subuh lah lah. Nampak tu tak? Keluar pada waktu tak kira lah siapa-siapa pun. Nah, ayat kata jangan kita buat lagu tu. Waktu subuh tu hendaklah kita jaga biar baik-baik, terutama kita terbiah diri kita di dalam bulan puasa ini. Nah, maka tu ayat kita ni, ya ayat kata amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata. Apa makna yahdharul akhirah? Yakni dalam keadaan dia takut kepada azab akhirat. Takut kepada azab akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia itu harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah katanya alim ulama kita yang mentafsirkan Al-Quranul Karim, kita sebagai orang ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ibadat kena duduk di antara dua perkara. Yang pertama, takut daripada gapo? Takut daripada azab seksa Tuhan. Takut kata amalan kita ni Tuhan tak terima. Tu makna kata wa yahdharul akhirah. Dan kena lagi, kena harap, raja. Harap. Kata apabila kita buat dah ni, harap-harap Tuhan tu nak terima. Harap-harap Tuhan tu nak ampun dosa kita. Harap-harap Tuhan tu nak merahmati kita. Makna kata jangan kita jangan kita takut sampai ke terlupa harap. Orang takut sampai terlupa harap, orang panggil orang khawarij. Orang khawarij ni dia takut kelajak sampai ke cabut janggut satu orang ni pun mengaku kekal. Tu takut kelajak. Kalau kita harap kelajak jadi murjiah. Murjiah lagu mana? Mana kata buat dosa besar mana pun dia tak ada takut apa. Dia tak ada bimbang apa, tak ada serabut apa. Tak. Kita ke ahli sunnati wal jamaah duk tengah di antara takut serta harap. Harap saja apa tak jadi, takut saja apa tak jadi. Kena campur di antara dua-dua. Takut dalam arti kata kita tunai hak Tuhan suruh. Nah, kita buat dah hak Tuhan suruh. Kamar kita harap pula hak kita buat tu, harap nawi Tuhan tu terima. Itulah orang panggil kata di antara dua maqam, maqamul khauf wa maqamul raja. Takut serta harap. Itulah hakikat kita nak buat amalan ibadat hak Islam hak betul sungguh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia duduk situ. Nah, dia duduk situ. Ingat molek dalam masalah kita nak buat amal ibadat kena duduk di antara maqamul khauf wa maqamir raja. Takut serta harap. Takut serta harap. Jadi Tuhan pun nak tanya pula lah kita di sini. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah kata olehmu ya Rasulullah, adakah sama di antara mereka yang mengetahui dan mereka yang tak mengetahui? Di sini kalau kita nak tengok pada asbabin nuzul, makna kata Tuhan nak tanya, adakah sama di antara mereka yang kenal Tuhan serta mengagung Tuhan, serta mengasakan Allah Ta'ala, serta dia tu ibadat kepada Tuhan, dengan mereka yang tak kenal Tuhan dengan cara sungguh dalam arti kata mengada bagi Tuhan sekutu, ada bagi Tuhan itu isteri, anak, ada bagi Tuhan itu ibadat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua tu sama ke? Tak sama sama sekali. Tak sama. Tuhan tanya di sini tak ada bagi jawab dah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tak ada wari jawab kata na'am ataupun la. Tak wari. Sebab reti dah kata tak sama cerak di antara dua perkara tadi. Maka ayat ni pakai iktibas. Iktibas ni makna kata kita ambil faham daripada ayat Quran. Iktibas ni kita ambil bukan daripada ayat lah. Makna kata kita ambil faham daripada ayat. Makna kata orang ahli ilmu dia itu pangkat atas di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas daripada orang yang bukan ahli ilmu. Sebab tu Tuhan satu ayat lagi Tuhan nak faham kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makna kata Tuhan angkat darjat orang tahu di atas orang tak tahu beberapa pangkat yang tinggi, beberapa darjat. Itu makna kata kita tak kena syak lah kalau kita nak buat lagu mana diri kita jadi orang yang bahagia hidup, hendaklah kita calonkan semak diri kita jadi ahli ilmu. Ahli ilmu sini makna kan tahu perkara yang betul molek dengan kehendak Tuhan. Sebab ilmu ni kita tahu betul dengan kehendak
benda hak wakil, benda hak berlaku. Jahil makna kan? Kita tahu tak betul. Orang kata kan ni, ya faham tak kiri. Orang kata kiri, ya kata kan ni. Ni faham tak betul. Faham tak betul, maka bersifatlah dia dengan kejahilan. Maka jatuhlah pangkat dia daripada daripada dasar yang kita telah baca tadi. Itu makna kata kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Faham tu nah? Baik. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hanya sahaja tidak mengingat ini ajaran ini malaikat orang-orang yang mempunyai fikiran. Ulul albab makna kan? Yakni al-albab jamak daripada lub. Lub makna kan? Al-aqlu makna berakal. Mana ulul albab mana orang yang mempunyai akal yang waras, akal yang cermelang, akal yang tak ditindih oleh hawa nafsu dan perasa. Maka akal itulah sahaja yang boleh faham isi kandungnya ya Allah Subhanahu wa taala terang dan jelas di dalam isi kandungan Al-Quran ini. Itu makna kata innama. Tuhan datangkan innama. Innama ni makna kata adatul hasr wa adawatul hasri illa innama. Adawat cara makna kata alat kita nak has, makna kata nak kocinya. Ilmu tadi itu yang nak boleh hanya jua iaitu mereka yang mempunyai akal fikiran. Sebab ulama kata wa adawatul hasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Maknanya adawat cara kita nak ayat innama supaya kita tengok dalam hadis innamal amalu binniyat. Makna kata amalan nak boleh terpakai di sisi Allah pasti dia itu kena ada niat. Kalau tak niat saja. Sini pasal apa? Tak boleh nak mengambilkan dengan ajaran Tuhan ini malaikat orang yang punya akal yang waras. Sebab itulah akal wajib kita kena jaga, kerana akal inilah sebagai tempat yang nak muliakan kita sebagai manusia di atas binatang ternak yang bawah daripada pangkat kita. Kalau kita khenakkan akal kita, nescaya kita jatuh lebih teruk daripada binatang ternak lagi. Itu makna kata innama yatadhakkaru ulul albab. Albab makna tadi iaitu makna akal fikiran. Nah, akal fikiran. Seterusnya Tuhan nak ayat lagi kepada kita. Ayat yang ke-10. Tuhan kata kul ya ibadiyalladzina amanu. Kata olehmu ya Rasulullah. Ulama setengah ya beri terjemah kata sampai olehmu ya Rasulullah. Sampai royak ni mana sampai ilmu hak Tuhan kepada manusia. Pak kita sebagai warasatul anbiya, sebagai guru ustaz, nah bapa katalah gapo pun kena menyampaikan ilmu daripada Allah, ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mana ahli ilmu. Ahli ilmu yang sebenar iaitu mereka yang baca ajaran Allah, baca ajaran Rasulullah kepada manusia. Bukan ada royak teori tu, teori ni, royak cara mikir tu, cara mikir ni, dengan tidak sakut cara mikir tadi, teori tadi, ilmu hak kita bawa datang mari tadi dengan qala Allah qala Rasul, maka itu tak dinamakan dengan cara hakikatnya warasatul anbiya. Sebab tu Tuhan kata kul, kata olehmu ya Rasulullah, makna sampai olehmu ya Rasulullah. Kata ana ya ibadiyalladzina amanu. Hei hamba aku yang beriman. Tuhan panggil kita. Ibad mana hamba. Hamba ni pangkat tinggi dah. Makna kita jadi hamba Tuhan ni bukan makna pangkat rendah-rendah. Sebab tu Tuhan ni menamakan Nabi Muhammad dengan hamba juga. Tuhan kata subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba. Hamba dia hamba Allah. Bukan hamba kalau kita jadi hamba sesama makhluk ya lekeh. Tapi kalau kita jadi hamba Allah, tak, ya besar. Ya tinggi. Nah, ya tinggi, ya lebih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuk di dalam golongan hamba aku, wadkhuli jannati. Mana orang yang masuk jadi hamba, calon diri dia jadi hamba kepada hamba Allah, nescaya dia akan dapat ganjaran iaitu masuk syurga. Tuhan akan panggil dia, masuklah mu dalam syurga aku. Tu makna. Sebab tu Tuhan ada ayat kata ya ibadiyalladzina amanu. Hei hamba aku yang beriman. Maka kita masuk.
Maka kita ni sebagai orang beriman dah masuk dalam ayat ni. Pas gapo tu hendak kepada kita sebagai kita orang beriman, ittaqu rabbakum. Suruh kita tu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman dah, ya. Tapi nak perbuatan kita, gerak-geri kita ni duduk dalam garis sel. Makna lagu mana? Duduk di dalam reta Tuhan. Kanan ke kiri ke depan ke belakang ke berhenti ke gi turut Tuhan. Itu makna kata ittaqu rabbakum. Takwa kamu akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagimu. Ittaqu rabbakum. Lepas tu apabila kita ni orang yang beriman dah serta bersifat dengan takwa. Kalau gitu pahamnya para ulama, nak ayat kata di sana ada juga orang beriman tetapi langgar kata Tuhan, tak bertakwa kepada Tuhan. Ada? Bukan tak ada. Orang panggil ashabul ma'asi, puak-puak suka buat maksiat deraka ke Tuhan. Ada. Maka orang pasal tu orang kata mana? Orang kata alladzina taqu rabbakum tu lilladzina ahsanu. Bagi mereka itu yang buat kebaikan. Makna kata maqamul ihsan hak kita telah royak mari tu terdapat kepada orang yang beriman serta bersifat dengan takwa. Baru dinamakan orang ni orang muhsin. Orang yang maqam al-ihsan. Sebab orang Islam kita ni ada 5 maqam. Ada 5 pangkat. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima muttaqin. Nak sampai kali muttaqin tadi ni barulah sifat muttaqin inilah hak Tuhan ayat kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Syurga yang luas langit bumi ni tiada bagi orang yang bertakwa. Jadi Tuhan ayat kata alladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu. Mereka yang buat baik. Tuhan menamakan orang yang beriman serta ada sifat takwa, orang ni orang yang baik. Tuhan menamakan fi hadhihi dunya, di dalam ini dunia ni. Dalam mana? Dalam ini dunia. Makna kita nak buat amal ni bukan nanti kena buat bila? Nanti orang taruh kita duduk dalam kubur, lepas tu nanti orang pakai buat amal kita. Bukan tujuan. Tujuannya fi hadhihi dunya, dalam dunia. Masa kita duk segar-degar, masa kita duk ada kekuatan, masa kita ada tenaga, masa kita ada nyawa, masa kita ada roh, masa itulah semulia-mulia masa yang kita nak buat amal. Ni kita duk harap setengah-setengah nanti dulu nak buat amal, nak sedekah peka dulu, nak buat baik peka dulu, nak baca Quran peka dulu, nak buat gapo-gapo, nak semaya, nak puasa, nak gapo peka dulu, day tu tu apabila day gitu golek ke tak day. Sebab gapo apabila marinya tanda Tuhan, ajal Tuhan, tak boleh dah, dia kena gih mata dah. Habis umur, habis masa. Ahsanu lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, di dalam ini dunia ni. Dalam fi hadhihi dunya. Ya nak dapat gapo ya Allah? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Dapat hasanah. Gapo mana hasanah di sini ya ulama al-muslimin? Wahai ulama-ulama Islam, hasanah di sini makna jannah, makna syurga. Makna syurga. Orang yang buat amal masa dia duduk atas muka bumi ini, dia orang beriman serta dia bersifat dengan takwa, orang lagu ning Tuhan janji kata Tuhan nak masuk di dalam syurga. Nak gapo lagi kita? Duk lambat-lambat gapo lagi? Sahabat dulu alaihi salatu sahabat dulu radhiyallahu anhum. Nabi ni targhib mereka apabila suruh tubik perang ni, puak dia ni tak ada kira banyak dah pakai tubik belaka. Lalu duk pergi bawah taman. Nak kikir lala dah. Lalu Nabi kata duk lambat gapo lagi, depanmu itu syurga. Ya lepas tahu. Ya lepas tak buah taman tubik daripada mulut dia, betul lagi jumpa dengan seteru Allah Subhanahu wa taala supaya nak dapat maqamus syahid. Sebab ya cerah, ya reti, ya baik. Kita ni nak mari masjid awal-awal pun duk berat. Sebab apa? Sebab semaya ni wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia berat malaikat di atas orang yang bersifat dengan khusyuk. Nak dapat khusyuk, dia beriman serta dia jaga diri dia dengan at-taqwa. Tu makna kata nak bolehkan akad diri dia.
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, dapat hasanah. Kata ulama di sini, lahum jannatun yaumal qiyamah, bagi mereka itu dapat syurga bila? Apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni tak jauh nah, bukan dok jauh. Nah, kita apabila dikembami pak di dalam lubang kubur tadi itu, kalau mung bersifat dengan apa hak Tuhan aku royak ni, hak Tuhan royak ni, Tuhan kata, aku nak buka ruang dalam kubur itu panjang sub mata mana, akhir mata mana daripada habuan syurga duk dalam tu. Tak ada jadi penat, tak ada jadi pelik, tak ada jadi gapo. Sebab itulah kubur ni imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Wa imma dia daripada kebun syurga, wa imma dia tu termasuk daripada lubang api neraka. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Kita belaka yang nak pilih diri kita nak tak mana. Nah, tu makna kata lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Dan bombing Allah Subhanahu wa taala ni sangat luas. Lagu mana ayat ni? Ayat ni katanya ulama at-tafsir, ia kata orang zaman dulu tu, zaman belum daripada kita ni nak buat amal, nak bawa Islam dia, orang katuk jalan, katuk bombing, tak saya weduk kapung ni, tak saya weduk dalam negeri ni, halau tu baik, hamak tu baik. Lalu Tuhan kata wa ardullahi wasi'ah, mu tak boleh nak duduk Mekah wahai sahabat, wahai Rasulullah, hijrah pergi pada negeri Madinah. Tak boleh nak duduk sini pergi, sebab bombing Tuhan ni luas. Supaya kita lah berasa kata sini tak sedap, beralih hidup lain. Kerana nak bawa apa? Nak bawa ad-din, bawanya agama. Rasa sepik dada nak buat agama tak boleh sini. Kita pergi tempat cari hak pasal luah dada kita. Ni cara ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan doa ayat di dalam Quran kata wa ardullahi wasi'ah. Bombing Tuhan ni luah. Nak duk mana apa boleh. Tapi duklah mana apa di mana-mana tempat tak bombing Tuhan ini, jaga iman, Islam, at-taqwa jadi molek. Supaya kita jaga muka ni, kita nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala hari akhirat esok. Kena ada 3 perkara ni: al-iman, al-islam, al-ihsan. Al-ihsan tu maqamut taqwa. Tu makna kena ada 3 perkara ni, barulah seorang tu nak dapatnya hidup bahagia kekal abadi di dalam negeri akhirat. Nampak tu tak? Kul innama hadhil dunya mata' wa annal akhirata hiya darul qarar. Dunia ni benar style ya. Seumpama kita tengok air lah. Ya, tengok air jadi air mula-mula air mutlak. Lepas pada tu jadi air mustakmal, mustakmal jadi air apa nama mutanajjis. Lepas pada tu kita tahu. Nak cuah tahu. Itu dunia. Sehari ke sehari, sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, sebulan ke sebulan, setahun ke setahun, ia ubah. Ia tak tetap. Tapi wa annal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal abadi, tidak binasa dan berubah. Hingga janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata orang dalam syurga tak ada tua. Umur dok tetap 33 dok situlah. Bagaimana ke akal kita nak boleh kira kata gapo nama? Kata umur nak boleh tetap, tak ada kata tak boleh nak terima ngakal, boleh terima ngakal. Cuba kita saya nak misal satu misal. Matahari yang kita dah tengok ni umur yang mana? Adakah matahari ni tua, matahari ni jadi rusak, matahari ni tak itu. Itu benda yang boleh kita kira ngakal kita. Apabila tengok siang, tengok naik matahari, umur yang mana? Mata ni hari ni tua dah ni, dah. Siapa waktu yang naik, siapa masa yang turun. Juga kita ni sebagai manusia apabila dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga, nasya kekal umur kita duduk 33 situ. Makan pun tak jadi gapo nama, tak jadi mudarat bagi diri, tak jadi najis tubik mari, tak ada. Tu makna kata wa annal akhirata hiya darul qarar. Patu hedok ayat kata wa ardullahi wasi'ah. Nak ayat kata agama kita ni suh jaga molek. Bombing nak hidup mana gilah, tapi jaga agama molek nah. Lepas tu orang apabila kena hembak tubik, kena halau tubik daripada negeri, daripada kampung, daripada tempat kita biasa tumpah darah kita, tempat beranak kita, rasa rana, rasa penat le hati, rasa serabut nak bawa agama gini bukannya mudah. Kena ada giasa lagi ke apa? Gias sabar. Kalau tak ada sabar nak buat tak boleh agama.
Nak bawa tak boleh. Sebab tu Tuhan kata ayat akhir ni, Tuhan kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya gapo nama? Yuwaffas sabirun. Apa makna yuwaffas sabirun? Makna kata orang-orang yang bersabar itu ganjaran mereka malaikat gapo? Malaikat tidak berhitung. Makna kata ganjaran hak Tuhan tidak disempurnakan bagi orang-orang yang bersabar. Yuwaffas sabirun makna kata tidak disempurnakan, makna tidak dibalaskan. Orang yang bersifat dengan sifat sabar tadi itu malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua bighairi hisab. Nak pergi sakat tak boleh. Kata 27 ke 25 ke 100 ribu ke berapa nama dak. Orang yang bersifat dengan sabar, bawanya agama Allah Subhanahu wa taala, wanya Islam, iman, ihsan dia itu menunjukkan nak tetapnya di atas muka bumi ni agama Allah. Nescaya orang umpama tu Tuhan nak ayat kata kepada dia kata, "Pala mung tak sedap bimbang, aku nak gana sehabis-habis gana lebih daripada apa hang duk khayal lagi. Lebih daripada apa hang duk kira lagi." Sebab tu bukan sekadar kata orang nak bawa agama sahaja dengan cara betul-betul, nak bawa Islam tinggal jahiliyah, nak bawanya iman tinggalnya kufur, nak bawanya Islam tinggalnya jahiliyah, nak bawanya sunnah tinggalnya bid'ah, nak pakainya gapo nama tenaga yang tinggi. Maka orang hadap bawah daripada tu, sebab kita kerja satu kerja nak belanja anak cucu gapo nak nafkah nak gapo kita sabar, maka orang lagu tu pun masuk juga habuai dia di dalam ayat kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan tak sakat, tak boleh nak hitung. Sama ada dengan timbang ni, sama ada dengan sukat teh, sama ada dengan bilang ni, dak, Tuhan tak ada royak. Sebab tu salah satu daripada pahala hak Tuhan royak tu, bagi aku tak nak serah kepadamu wahai anak adik. Sebab Tuhan kata dalam hadis, satu hadis Nabi royak kata kullu amali ibni adam lahu, tiap-tiap amal anak Adam bagi dia, illa saum, malaikat puasa, illa saum, aku sendiri dia kata wa ana illa saum wa ana ajzi bihi, aku nak balas diri. Cuba di sini ayat tu kata innama yuwaffas sabirun. As-sabirun, apa makna hakikat sabar sebagai hak akhir ni? Hakikat sabar ni makna kita mentahirkan diri kita daripada kemurkaan Tuhan. Itu makna sabar. Patu sabar ni Nabi kata innamas sabru fis sadmatil ula. Sesungguhnya sabar-sabar pada mula-mula kena. Masalan kita sepak pop, maka kita senyap ingat ke Allah Ta'ala kata Tuhan aku jadi gini ni kerana Tuhan ampun dosa aku, nak angkat darjat aku, maka hasillah bagi dia pahala sabar. Kalau lah menyengepek, kalau maki, kalau gapal bahasa tu tak apa, itu sabar tak adil lah. Nah, tak adil lah. Sebab Nabi kata innamas sabru fi sadmatil ula, mula-mula kena tu. Nampak tu tak? Mula-mula tanggung tu. Sebab tu janganlah kita buat kerja gapo-gapo kemudian kita ngepek saja peri. Jangan kita buat amalan gapo kemudian kita bakit, jangan. Nampak? Jangan kita duk bakit, oh aku ni gini peri, buat peri saja, tak ada boleh apa. Nampak tu nah? Sebab tu sabar apa supa? Sabar dah, buat dah. Ha? Tak ada apa, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan janji kata orang yang buat kerana aku akan balas bagi dia perkara yang dia tak terkhayal. Itulah sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dapat ambil pengajaran daripadanya, iaitu ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9 dan ke-10 daripada surah Az-Zumar. Insya-Allah kita akan masuk seterusnya ayat ke-11, 12 yang ke seterusnya pada akhir ni insya-Allah. Marilah sama-sama kita mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim, dan sama-sama kita ni apa yang kata balik kita ni, balik majlis ni serulah kepada siapa yang ada tenaga, keluasan, keamasan yang Allah Subhanahu wa taala beri, maka balik kita ni pihak duk nak nak cat rebut baru, seolah kata nak proses baru tentang kita nak sebarnya ilmu pengetahuan kepada umat masyarakat ni, berhajat kepada bantuan pertolongan daripada ahli-ahli yang ada kuasa. Maka marilah sama-sama kita bercapur tangan supaya kita dapat ganjaran sama-sama
kita ni mengajar dah, ada orang sebar pula pak kita masuk pula habuai kita, harta benda kita di jalan Allah, maka kita pakat kosi, dapatnya gapo? Dapatnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sama-sama, dan kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.